tengok contoh 11 penyelesaian masalah. Tentukan pintasan X dan dalam suatu garis lurus yang melalui titik P0 -4 dengan kecerunan -2. Baik, bila diberi M sama dengan -2, kita tengok 0, -4 ni, 0 pada X, Y dia adalah -4. So, ini adalah sebuah pintasan. Okey, pintasan X ke pintasan Y? Oleh kerana X dia 0, Y dia -4. So, ini adalah pintasan Y sama dengan -4. Jadi, kita masukkan dalam rumus. Kita nak cari pintasan X dia. Jadi, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Masukkan dalam rumus. M dia -2. Pintasan Y dia kita dapat -4. Jadi rumus dia negatif 4 bahagi dengan pintasan X. Kita anggapkan dia sebagai X. Jadi X dengan -2 ni kita tukar tempat. X naik atas, -2 turun bawah. Jadi kita dapat kat sini X sama dengan negatif 4 bahagi dengan -2. Negatif positif. Jadi 4 bahagi -2, kita dapat -2. Jadi pintasan X dia adalah -2. Okay, contoh seterusnya, tengok latihan. Lengkapkan tempat kosong bagi jadual pintasan X dan pintasan Y dan kecerunan. Saya buat soalan A dulu. Soalan A, dia suruh cari pintasan Y. Masukkan dalam rumus. M sama dengan, mesti ada negatif. Pintasan Y kita nak cari. Okay, kita anggap pintasan Y ni dengan Y lah. Saya wakilkan dengan Y. Bahagi dengan pintasan X dia adalah 4. Jadi, kita tukar tempat. Jadi, kita masukkan M ni dengan 2. M ni gantikan dengan 2. Negatif Y per 4. Jadi, 4 naik atas. 4 kali 2, 8. Negatif Y, negatif hilangkan. Pindah sebelah. Jadi, negatif 8. Kat sini kita punya pintasan Y dia adalah negatif 8. Okey, soalan D. Dia suruh cari pintasan X. Saya wakilkan pintasan X ni dengan huruf X. Jadi, masukkan dalam rumus. M dia 4. 4 sama dengan negatif. Rumus dia, pintasan Y dia adalah 4. So, masukkan 4 bahagi dengan pintasan X dia. Saya wakilkan dengan X. Jadi, X ni kita tukar tempat. 4 turun bawah. Okey, 4 turun bawah. Jadi, kita dapat 4 di sini X. Negatif 4. 4 ni dah turun bawah. Sebab bawah. Jadi, X sama dengan negatif 1. Jadi, kat sini negatif 1. Okey, soalan 5. Diberi kecerunan garis lurus yang melalui M1K dan N-23 ialah -2. Hitung nilai K. So, awak kena cari berapa nilai K kat sini. Okay, maksud soalan kat sini, ada 2 titik. Sini M, 1K, sini N. Okay, saya buat semula. Sebab dia kecerunan dia negatif, M saya anggap ke atas. 1K. Kecerunan dia adalah negatif 2. Sini N dia adalah 2, 3. Negatif 2, 3. So, kita nak cari berapa nilai K kat sini. Sama juga masukkan dalam rumus. Apa-apa hal masuk dalam rumus dulu. So, kita tahu rumus kita adalah
M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kita anggap Y2 kita adalah 3. Jadi 3 tolak dengan K per negatif 2 tolak 1. Kecerunan kita adalah negatif 2. Selesaikan dulu negatif 2 tolak 1. Yang lain salin macam biasa. So, negatif 2 tolak 1 kita dapat negatif 3. Negatif 3 ni kita naikkan atas. So, kita akan dapat negatif 2 darab negatif 3. Sini 3 tolak K. Kita dapat positif 6. 3 tolak K. Kita nak K saja. So, kita pindahkan 3 dulu. Positif 3 pindah sebelah jadi negatif 3. So, 6 tolak 3 sama dengan negatif K. 6 tolak 3 dapat 3. Kita nak K sahaja. Negatif ni kena pindah depan. So, kita dapat negatif 3. K. Jadi K dia sama dengan negatif 3. Seterusnya, saya tengok soalan 7. Jika kecerunan suatu garis lurus, 7 tak nak senang dia buat sendiri. 8. Hitung kecerunan garis lurus MN. Dia nak garis lurus MN ni kecerunan dia berapa? Jika titik mengufuk P, jika jarak mengufuk titik P dari paksi Y ialah 6 unit. Maksudnya paksi Y dia kat sini. Jarak mengufuk dia, maksudnya sinilah, adalah 6. Jadi, logiknya sini adalah pintasan X dia adalah 6. Terus masukkan dalam rumus M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Negatif jangan lupa memang dalam rumus. Masukkan pintasan Y dia negatif 8. Jadi negatif 8 pintasan X dia adalah 6. Jadi selesaikan awak akan dapat 4/3. Akhir sekali soalan 10. Rajah di atas menunjukkan bumbung sebuah rumah teres. Jika ketinggian bumbung ialah 5 meter, hitung kecerunan bumbung. Tinggi bumbung. Tinggi bumbung ini. Tinggi bumbung ini 5. Nak suruh cari kecerunan bumbung. So, ini kecerunan bumbung. Kita tahu rumus kecerunan ialah jarak mengufuk. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Mencancang kita 5. Mengufuk berapa? Mengufuk yang ini. Oleh kerana panjang ni 15. Jadi separuh dia adalah 7.5. Jadi masukkan dalam rumus kita. Kita akan dapat M sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk 7.5. So, bahagikan 7 bahagi 7.5. 5 bahagi 7.5. 5 bahagi 7.5. Dapat 2/3. Okay, soalan B, disuruh ukur panjang permukaan sending bumbung. Panjang permukaan sending bumbung maksudnya sending bumbung yang merah ni lah. Berapa dia punya panjang dia. Okey, kita guna apa ni? Kita ada maklumat ni. Ni 5, ni 7.5. Okey, berapa nak cari sini? Guna teorem Pythagoras. Jadi punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 7.5 kuasa 2. So, 5 kuasa 2 tambah 7.5 kuasa 2. Kita dapat punca kuasa 81.25. Dapat 9.01.